A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, begitu juga tuan imam, barisan jantung kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam kuliah ilmu, kuliah maghrib yang istimewa malam ini. Ramai nampak kan, tajuk yang dipilih pun bukan kaleng-kaleng kan, tajuk media sosial. Media sosial, syurga atau neraka, kan? Syurga atau neraka. Sebelum kita sentuh tentang media sosial tu, kita tahu maksud media sosial tu. Cuba kita kena faham, dalam tubuh badan manusia ni ada satu anggota yang paling hebat dan paling penting sekali yang kena kita jaga. Antaranya, bukan kata bahagian lain tak penting, tapi ada satu bahagian yang paling penting, besar amanahnya, iaitu lidah kita. Lidah ni menurut kajian, dia adalah merupakan dalam tubuh badan manusia, bila manusia dilahirkan, lidah adalah merupakan anggota yang paling lambat berfungsi bagi seorang budak kanak-kanak yang baru dilahirkan. Tangan dah gorak-gorak lu, kaki, tapi lidah ni dia belum function lagi. Nak bercakap tu dia melalak boleh dah, meraung boleh kan, sampai dipanggil kena sawan tangis dan sebagainya kan, tapi lidah tu lambat berfungsi untuk boleh bercakap. Tetapi menurut kajian, apabila seseorang manusia itu meninggal dunia dan dikebumikan, lidah merupakan anggota yang paling awal sekali hancur. Itu semua kena faham. Dia lambat function tapi cepat hancur dia. Jadi nak bagi tahu betapa lidah ni sangat besar peranan dia dan tanggungjawab dia sangat berat. Lidah ni jagalah dia. Dan tu sebab Sayyidina Abu Bakar dia pernah satu ketika dia ambil batu masuk dalam mulut dia. Dia telan batu tu untuk mengelakkan diri dia, nak bagi simbolik gambaran pada orang untuk mengelakkan dia bercakap benda yang tak elok, maka dia telan batu. Bila dia telan batu, payah dia nak bercakap. Jadi kalau tak boleh cakap benda yang elok, baik diam. Tu gambaran yang Nabi dah bagi tahu kan. Tapi hari ni tak payah telan batu tu, pegang telefon diamlah kan? Pegang telefon diamlah. Jadi ada kaitan dengan lidah yang kita nak cerita tu. Sebab Abu Laits As-Samarkandi bagi tahu, tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Tanda takut kepada Allah terlihat pada 7 perkara. Yang pertama terletak pada lisan dia. Nombor 1, lisan. Makna bila takut pada Allah, lisan tidak digunakan untuk bercakap benda-benda yang tak elok. Dia tak cakap benda-benda yang bersifat fitnah. Dia tak cakap benda yang boleh menyebabkan dosa, iaitu ribah. Jadi dia ada satu tajuk lagi tu, ribah dan fitnah. Itu tajuk hari lain, confirm kena panggil lagi. Sebab malam ni tak cukup. Ribah dan fitnah ni, ribah, fitnah beza dia apa? Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang. Kita tahulah, oh orang tu mencuri, dia tak mencuri pun fitnah. Orang tu tipu duit ni, tapi tak pun. Orang ni dia dongan, dia merabau nak dawa orang. Dia kok dongan tapi mungkin fitnah. Tapi ribah ni pula cakap benda betul. Tetapi kalau orang tu terdengar, orang empunya yang disebutkan tu dengar, dia mungkin kecil hati. Itu ribah.
Maknanya dalam bahasa orang sekarang mengata ataupun mengumpat. Dia tak cakap depan orang tu, cakap kat belakang. Contoh, buruk betul motosikal dia tu. Contoh. Pernah seorang Arab Badui, perempuan Badui jumpa dengan Nabi, dia mengadu masalah. Kemudian bila dia balik je, Aisyah datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu." Maka Rasulullah tegur dia, "Wahai Aisyah, ketahuilah sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah." Cakap pasal sifat orang. Cakap orang tu pendek, cakap orang tu gemuk, cakap orang tu lemah, cakap orang tu hitam, cakap orang tu jongang, cakap gigi orang tu tak cukup, cakap telinga kawan tu macam selipar tu. Macam-macam lah, contoh lah kan. Dia tu pakai kopiah yang sama tiap-tiap hari. Kenapa kita tak cakap depan orang tu, kita cakap slow-slow? Sebab takut orang tu dengar. Sebab kalau orang tu dengar mungkin kecil hati. Macam tu lah. Tinggi Samsul Debat, tu ribah tu. Tadi kan ramai orang cakap kan, aku baik tak dengar tadi tu kan. Tinggi dia katakan. Handsome tu tak apa. Kan? Jadi itu dimaafkan. Contohlah. Jadi makna kata perkataan tu ghibah dan fitnah ni kita kena jaga. Tu sebab lidah ni bila dia takut pada Allah, dia akan jaga macam mana? Dia akan jaga dengan mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Dan masalahnya pada realiti hidup hari ini, lisan ni ada dua. Lisan berlidah, lisan berjari. Tu dia. Lisan berlidah yang kita cakap ni. Lisan berjari yang kita type, yang kita tulis, surat layang. Jadi itu kita akan bincangkan kejap lagi. Tanda takut pada Allah yang kedua adalah terlihat pada mata dia, pandangan mata dia. Pandangan mata dia tak sibuk tengok benda-benda yang tak elok. Dia akan jaga tengok benda-benda yang baik. Pandang apa? Pandang mak ayah dia baik. Pandang mak ayah. Mak ayah dah tak ada, ustaz, ziarah kubur, baik, dapat pahala. Jangan tunggu pagi raya, melulung-lulung pagi raya. Boleh pergi, cuma jangan diwajibkan, tu saja. Boleh pergi. Ada orang tu dia pergi bila nak puasa pun pergi, lepas tu pagi raya pergi. Lain-lain tak pergi, lalu pun tak teringat dah. Contoh, alamak dos tu, untuk abah dos tu. Pertama. Jadi mata tu yang pertama. Yang kedua tengok apa? Dia tengok suami dia, tengok isteri dia, pahala. Tengok suami, tengok isteri, pahala, dengan syarat suami dan isteri sendiri. Faham? Tengok laki orang tak pek pahala. Tengok laki sendiri pek pahala. Buruk macam mana pula, itulah laki dan. Itulah bini dan. Tahu lawa lah bini dan. Lawa tak lawa kau lah bini dan. Gitu kan? Jadi yang ketiga, pandang apa? Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Apatah lagi mengaji. Pandang mengaji, faham lagi besar pahala. Pandang mengaji, faham, hafal lagi besar pahala. Pandang mengaji, faham, hafal, buat pula apa yang ada dalam Quran tu, lagi besar pahala. Ya. Dan yang keempat, pandang Kaabah. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi kalau pergi ke sana. Apatah lagi pergi ke sana beribadah pula, lagi besar pahala. Ya, okey, itu empat mata. Tanda takut pada Allah yang ketiga terlihat kepada hatinya. Hatinya tak nak tamak, hatinya tak nak sombong, hatinya tak nak dengki. Itu penyakit berangkai. Ini tiga-tiga penyakit yang sebenarnya membunuh manusia, bukan sakit jantung. Betul? Bukan sakit buah pinggang. Hati dia punya penyakit yang bawa mati sebenarnya. Hati gila tengok makanan, muntah darah tu yang penyakit macam-macam datang. Bukannya sebab dia makan tu, hati tu. Nabi dah ajar makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Orang pucung makan selagi belum kenyang, jangan kau berhenti selagi belum bontui perut tu. Tu bontui. Sampai dah nak sendawa, dah tersandar tu baru berhenti. Ya, itu penyakit orang kita lah, bukan orang pucung kan, orang Malaysia. Kemudian terlihat pada apa? Setelah hati tu terlihat pada paut dia. Maksudnya paut itu tidak membenarkan perkara-perkara yang haram masuk ke dalam perut dia. Maka makan benda-benda yang halal. Nabi sebut barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai sebagaimana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Bayangkan, cari benda-benda yang halal.
InsyaAllah keberkatan itu banyak. Dan begitu juga barang siapa yang mati, kata Nabi, mati dengan tahap bunuh haram dan dalam perutnya, bersaksilah yang dia akan menjadi bahan bakar untuk api neraka. Na'udzubillah, tak jauh kan. Jadi itu dari segi perut. Carilah rezeki yang halal, insya-Allah cukup buat kita. Yang kelima, terlihat kepada tangan dia. Tangan apa? Sentiasa buat benda-benda yang baik, termasuk menaik, termasuk tulis yang baik-baik. Kan, tangan tu banyak membantu. Tak lama lagi diumumkan, kita tak lama lagi menyambut Ramadan. Jadi pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana untuk membersihkan masjid Sri Aman ini. Jadi dijemput sebuah hadis, insya-Allah yang datang muka yang sama, muka tu dipertahankan, tak gotong royong. Yang lain tukang komplain dia kan, contohlah. Jadi tangan yang bergotong royong tu pun dapat pahala. Tolong benda-benda baik, buat apa. Gotong royong ni bukan royong gotong. Yang royong gotong tu tangkap gambar ya. Datang tak pakai gambar, dia balik. Dia tunjuk alhamdulillah dapat juga menyumbang sedikit tenaga. Bondo gambar yang lebih, yang penting up status kan. Tu dia. Gambar pegang cangkul dia tak tahan. Kan? Iya, tuan-tuan tengoklah perangai-perangai ada orang yang VVIP tu pegang cangkul, pek dah lah, menanam bunga simbolik tu. Orang lain yang tanam sudah. Bondo kan? Contoh kan. Kemudian yang keenam, pada langkah kakinya. Ketakutan pada Allah terlihat pada langkah kakinya. Dia tak melangkah tompek-tompek yang tak baik. Dia melangkah tompek-tompek yang baik. Melangkah tompek yang baik ada harapan. Wah, jadi baik. Bila dia meninggal? Dia meninggal ketika dia dalam perjalanan nak pergi masjid. Oh, terbaik. Bila dia meninggal, dia tengah bersiap nak pergi masjid. Orang tahu dah, dia pakai jubah, pakai kopiah pergi masjid dah tu. Pukul 6.45 dah ready dah. Meninggal dia. Bila dia meninggal, ke masjid. Steady. Tengah dengar ceramah. Oh, ingat dia tidur. Meninggal. Siapa yang tidur janganlah takut, tidur lah. Tak ada, saya takut ada. Kemudian kan, bila dia meninggal baru balik ke masjid. Nampak? Bila dia jaga langkah kaki dia, jadi dia kemungkinan dia meninggal tempat, mungkin dia diberikan jalan yang baik, langkah kaki. Bila dia meninggal, on the way pergi pusat refleksologi Puchong, urut Thailand. Dia yang best masuk pusat urut tu, yang best dua soalan. Abang nak urut sakit ke urut sadap dah? Bayanglah tu. Orang mencari benda macam tu tuan, dia sanggup pergi Thailand tu. Pergi Thailand tak cukup kat Malaysia ni, pergi Thailand tu. Pergi dia menyembelih ayam kat sana. Faham tak kan? Dia bukan apa, sembelih ayam. Keluar daripada pusat penyembelihan ayam tu kan, kat Thailand tu, dia boleh tajurkan kawan dia, weh, kat mana nak cari restoran halal. Bayangkan tu, dia mengunjurkan ayam tadi, tak tanya halal haram tu, tak mentah darah, tanya restoran halal. Fikir. Tapi bukan orang, saya dah cek dah, orang Puchong tak ada tempat lain. Dan begitu juga yang ketujuh, tanda takut kepada Allah terlihat kepada ketaatan dia kepada Allah dan Rasul. 7 perkara. Jadi hari ini bila bercerita tentang lisan, yang pertama tadi kan kita cerita tentang lisan malam ni. Jaga percakapan, jaga tulisan kita. Mengawal percakapan, mengawal lisan bukan semudah yang disangka. Ditambah pula dengan dunia moden pada hari ini. Dulu orang buat hal, boleh suat khabar pagi pukul 6.45, suat khabar pertama, bang, suat khabar, zap, cari. Mana cerita tu? Dulu. Selamat tak keluar surat khabar. Sekarang jangan risau, semua tak selamat. Yang paling menyesal sekali ahli politik. Hari-hari konyang mana balun. Kan? Iya tuan-tuan. Tak baik macam mana dah zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka menurut Kenichi Omae. Bila membicarakan topik globalisasi. Dululah masa masuk debat dulu tu lah definisi dia, itulah. Ditambah dunia moden hari ini, lisan tidak hanya pada tutur bicara tetapi juga pada tulisan yang terhasil menerusi tari gerak jari jemari. Ya. Bila menulis tu,
Ke masjid tu bila datang buku bangang je kata buku. Tapi bila dia menulis dalam Facebook, dia menulis dalam Instagram, dia menulis, dia komen, dia bantai, memang paling bisok sekali ayat jangan main-main. Ada orang baca boleh bunuh diri tu. Tuan-tuan nampak kadang-kadang kan kita cakap sabarlah, pedulilah apa yang orang cakap, betul tak kita selalu cakap macam tu kan? Pedulilah orang cakap, bukan jadi apa pun. Tuan-tuan saya nak beritahu, di hutan Amazon tu ada satu puak asli dalam tu lah, dalam hutan Amazon tu, dia memang dia punya adat istiadat dia tu, dia menyembah pokok yang bagi hasil kat dia. Ada satu puak dia menyembah pokok tu. Bila pokok tu tak bagi hasil lagi, dia ada satu cara lah, dia keliling pokok tu, dia maki pokok tu dengan bahasa dia maki berpagi sampai potong. Dia maki pokok tu. Apa yang berlaku, potong mati pokok tu. Tuan-tuan bayang kalau pokok kena maki boleh mati, berbayangkanlah orang. Tu cerita betul ni. Ni cerita tu sebab kan ada orang tua-tua dulu bagi petua, kalau siram pokok tu berburak dengan pokok tu, ada tak pernah dengar tak? Okay. Tuan-tuan dia buat-buat lah, saya tak nak buat tu dah. Siram pokok cepatlah kau basah. Saat pokok tu menyaut balik, tu hari terakhir kau. Macam tu je dapat. Jangan kau berbuat dengan pokok tu. Ya. Tak ada dia cerita tak. Tapi memang orang tua dulu kan cakap orang pokok tumbuhlah besar-besar sikit, bagilah hasil. Sebenarnya yang cakap tu doa. Daripada kau bercakap dengan pokok tu, kau doa, ya Allah, kau berikanlah pokok ni tumbuh dengan elok, ya Allah, dengan izinmu, ya Allah, bagi hasil kat aku, ya Allah. Pergi biar kono lah, tanam pokok sorai esok keluar busangking je mana kan. Malahan kalau kita tengok dari sudut fiqh, ia diiktiraf selama mana zahir tulisan jelas, maknanya tanpa ada bukti kecenderungan makna selainnya, atau makna kedua, makna kata zahir tulisan yang tertera itu, tulisan yang tertera itu adalah dihukum sebagaimana zahir tutur berbicara seorang. Faham tak? Bila dia menulis tu, kita boleh menganggap itu jugalah yang terbit daripada hati dia. Maka kaedah menyebut tulisan dikira, yakni dihukumkan pada martabat perkataan bagi si penulis. Jadi apa yang dia tulis tu, tak, aku tulis, aku tak ada maksud apa pun, aku tulis je. Ya kan? Tak ada, hati-hati. Semua akan dipertanggungjawabkan. Kan dah sebut tadi 7 perkara tu yang kita amanah tu, tangan ni guna untuk apa, tulis apa. Kalau tidak, takkan ada penulis boleh kena gam dulu waktu menjadi pemberita dulu. Dia boleh ditulis benda yang melanggar etika dan pokok, dia kena gantung, dia kena buang. Melainkan macam sekarang, kalaupun ada lah kan, bila dapat dikesan dia media yang berbau hasutan, dia akan ditangkap, dia akan dihukum, contohlah kan. Jadi pada kata inilah dia. Jadi sebab dulu kalau dalam segi undang-undang tu dia kata, sebab sesiapa yang terlibat dengan perkara yang berunsurkan subversif, yang boleh mengganggu-gugat kestabilan dan keamanan negara, dia boleh ditangkap, boleh diambil tindakan. Contohlah tu dululah. Mana sampai satu tahap keadaan orang tu boleh dihukum dengan berdasarkan tak kisahlah yang dia cakap, yang dia tulis, yang diterbitkan. Macam dalam kita tengok fitnah kan, dalam mahkamah hari ni, undang-undang fitnah, Defamation Act, kita tengok kan, dia apabila ada perkataan, kemudian ada unsur-unsur yang menghina, unsur-unsur yang tidak betul, kemudian ada pula publication disebarkan, maka dia melengkapi maksud jis fitnah tu, maka tindakan boleh diambil. Ni cerita undang-undang ni kan. Jadi mak kata macam tu jugalah di media sosial, bukan mudah untuk mengawal pengguna media sosial. Tu sebab kita boleh kontrol anak kita. Kita cakap, okey, kau jangan jangan pakai handphone, jangan main internet, kita tutup, kita blok anak kita. Tapi anak kita di sekolah, balik tang sekolah, dia akan cari jalan lain. Ibaratnya macam analogi dia, kita ni mengempang maklumat pada anak kita ni dengan membina satu empangan. Satu empangan, kita blok air yang datang. Tetapi yang kita tak tahu, lautan maklumat, air yang datang tu menghempas dinding tembok yang kita buat tu, empangan tu. Akhirnya bila dia pecah, dia bukan hanya menghanyutkan anak kita, tapi dengan kita-kita sekali.
Maksud dia, kita kena perlengkapkan diri kita, anak-anak kita semuanya dengan teknologi ini. Bukan teknologi semata-mata, tapi dengan ilmu, supaya bila anak kita nampak maklumat yang macam ni, dia akan tapis. Maklumat macam ni tak baik, yang ni tak elok. Didik anak-anak kita tentang ini sebenarnya, ya. Sebab kita tak boleh nak tahan. Maklumat ni ada macam-macam bentuk. Dulu kita tengok yang ada Friendster lah. Lepas tu ingat tak dulu RM8 sejam, RM10 sejam masuk dekat cyber cafe. Sampai kan dekat Felna tu curi telur ayam sebab nak masuk pusat internet. Dulu curi telur ayam, curi ayam orang sebab nak masuk. Semuanya ketagih nak main cyber cafe ni dulu. Sekarang kan tak ada. Daripada RM10 sejam dia dah jadi berapa? RM5 sejam. Lepas tu ada RM3 sejam, ada RM2 sejam, RM1 sejam pun ada. Dan tiba-tiba hari ni tak ada. Cyber cafe tu dah berpindah ke rumah masing-masing. Kan? Yang paling gila main tu bukan budak tu lah, dengan mak ayah pun sama. Kan? Duduk di rumah, duduk sebumbung tapi tidak sehaluan. Di meja makan menu sama tapi kepala otak semua lain-lain. Itulah isu dia, kan? Jadi apatah lagi kebebasan bersuara. Kita tak boleh nak kawal pengguna sosial ni, media sosial ini. Apatah lagi kebebasan suara ditafsirkan dengan kefahaman yang menyeleweng dan sukatilah nak cakap apa saja. Orang yang beriman kepada Allah, dia takkan cakap ini akaun Facebook aku, sukati akulah nak tulis siapa. Orang yang beriman takkan cakap macam tu. Dia tahu tu sebab Nabi sebut apa? Nabi ajar kita apa? Nabi kata sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Kayak syurga ni kita boleh buat apa saja, tapi bila dia sebut penjara, ada peraturan, ada kekangan-kekangan, ada garis panduan yang perlu kita ikut. Kita boleh pakai seluar pendek kat rumah, boleh lah pakai seluar pendek dalam bilik kita, tuan-tuan tak berbaju. Cubalah datang masjidnya malam ni baik macam tu, seluar pendek yang ada gambar pokok sebatang kat belakang tu, boleh ada duduk depan imam tu dengan tak berbaju, elok sajuk apa-apa, santai nampak imam tunggu, tergamak tak gitu, tak tergamak gitu, ada peraturan. Naik motosikal kan, kita tak pakai helmet, kita tak pakai ni, memang betul lah. Setakat dalam pucung ni kau pakai, dalam dekat jalan dalamnya si aman, andalas okey, lag kau apa kan, memang okey. Dalam taman apalah kau pakai helmet kan, lag sekali tersampak dengan polis orang, wow terabuh huru-hara dah benda nak pergi, betul tak? Sebab ada peraturan, ada peraturan. Yang dia balik tanggung kau tak masjid kan, sudah operasi besar-besaran, tak boleh mana nak lagi kan. Sudah hai kai plekat dilihat kat kepala jadi sorban. Dah pakai spenda yang kawan tu ada motor, dah punya takut kan undang-undang. Tapi peraturan atas dunia ni pun ada kan, sepada orang yang beriman. Jadi jangan cakap akaun tu aku punya, sekali akulah nak tulis apa. Ada setengah perempuan cakap ini kawan aku, suka aku lah. Kalau kau sakit hati jangan tengok, apalah macam tu. Makna kau tahulah benda tu boleh menyakitkan hati orang. Jangan macam tu. Pastikan kongsi tu, biar takkanlah semua nak kena diajar oleh tuan imam. Takkan imam nak ajar kita kalau posting tu masuk ayat-ayat yang ini sahaja, sendiri mau fikirlah kan. Macam tu. Dalam Islam satu hak atau kebebasan adanya garis panduan. Sebab mana tidak melampaui, maka ia diharuskan. Jika melampaui batasan, maka ia adalah dilarang. Kan? Macam seorang isteri nak keluar rumah, kena minta izin suami. Semua tahu tu general rule. General rule, orang yang dah berkahwin nak keluar rumah kena minta izin suami, walaupun geran rumah tu nama bini. Ni rumah saya, nama dalam geran nama saya, pahala saya kena minta izin abang. Abangang bini kalau macam tu cakap, memang kena minta izin suami. Kenapa lah minta izin abang pula? Rumah ni rumah sewa dengan kerajaan, kuartus begitu. Contoh, dia bukan kira tu. Bila berkahwin, suami ada hak dalam rumah tangga, rumah yang dia duduk minta izin suami, itu semua faham.
Tapi kalau dalam keadaan kecemasan, rumah terbakar, janganlah minta izin. Rumah terbakar, bomba nak selamatkan dia, keluar kak, tak dapat izin lagi dah. Rantung kau dengan bomba-bomba tu dalam tu, tak, kau nak keluar. Itu sebab pengecualian dia ada, tapi peraturan dia kena ikut. Macam tu, faham ya? Orang perempuan sini dia angguk, dia faham lah tu di tempat lain yang tak faham tu. Sebab itulah dalam mengawal lisan, begitu juga tulisan, ia diikat dengan pasak yang disebut sebagai keimanan. Bila beriman dengan Allah, itu jaga prinsip ihsan. Apa yang kita buat, kita nampak Allah. Dan kalaupun kita tak nampak Allah, kita yakin yang Allah nampak kita. Itu yang kita jaga. Okey. Walaupun benda ni nampak ringan, namun panduan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dengan permulaan keimanan bagi mengawal lisan, sama ada bercakap baik atau diam, dari bercakap perkara yang tidak elok serta sia-sia. Cakap yang baik, kalau kau tak boleh cakap yang baik, baik kau daripada kau cakap benda yang tak baik ataupun sia-sia. Hadis daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka berkatalah sesuatu yang baik atau diam dari perkara yang sia-sia dan tidak baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi eloklah cakap yang baik-baik. Cakaplah benda yang tidak menyakitkan hati. Cakaplah benda-benda yang tidak menyebabkan ada orang tersinggung. Kalau macam tu payahlah, apa benda pun tak boleh tulis. Baik jangan tulis, tak payah tulis. Macam tu ya. Ustaz, macam mana kalau suami tu Ustaz, dia tak bagi saya buka akaun Facebook? Boleh. Dah suami tak bagi, jangan buka. Tapi Instagram tak apa kan? Tanyalah lelaki kau. Iya. Jangan apa ya. Tu ni kena faham ni. Ada sebab kadang-kadang ada yang pasangan suami isteri itu dah ambil keputusan tak nak langsung Facebook dengan Instagram, tak ada salah. Dah dia ambil keputusan macam tu. Kalau dia masukkan pun untuk tujuan perniagaan aja, contohlah kan. Okey lah, dah sepakat macam tu. Kalau orang kongsi dalam Facebook tu masuk benda-benda yang baik, kongsi hadis, kongsi satu hari satu hadis, kongsi satu hari satu kisah sirah Rasulullah SAW, boleh kan? Banyak lagi benda tu boleh digunakan dengan tujuan yang baik. Kenapa nak guna untuk tujuan tak baik kan? Contohnya dia nak buat tentang pasukan Liverpool, contohlah kan. Tu semua kadang mungkin mendatangkan kecil hati pada mereka yang kalah. Jadi kau kena hati-hatilah. Contohlah saya tak naklah bias kan, macam itulah. Jadi tentulah benda tu kadang menyebabkan sakit hati orang, janganlah kan. Allah, tiba-tiba pula terbabit bola sepak ni, kacau. Kemudian jaga apa lagi selain daripada kita, bila kita gunakan tangan kita berlembat menyebabkan kata-kata, jaga juga penampilan dalam bergambar. Benda sekarang boleh share gambar pula kan. Bergambar tidak salah. Ada yang bergambar untuk berkongsi kisah, ada juga bergambar sebagai simpanan kenangan. Dan asas penampilan bergambar di media sosial sama sahaja sebagaimana asas penampilan secara bersemuka atau dunia realiti. Jadi jaga selagi mana penampilan itu, pertama menjaga pemakaian pematuhan syariah, kedua menjaga syahsiah muslim dan muslimah. Dia dah bertahu gambar dia tak senonoh, dia gambar dia tu ditunjuk ke orang sendirilah. Siapa suka tengok? Tak, dah kita masuk untuk public. Tak ada orang sekat ni dia share, dia simpan untuk dia seorang yang tengok. Tak pernah lagi saya. Kalau buat macam tu, masuk dalam album gambar dia buat. Album gambar sendiri. Kemudian jaga syahsiah, kemudian beradab dan tidak keterlaluan pada pertimbangan uruf dan moral. Bergambar ramai-ramai, bergambar ramai-ramai, 20 orang gambar, dia crop tinggal berdua,
Kebetulan pula dia sebelah dengan orang yang dia minat, dia potong tinggal dua, buat wallpaper. Jadi fitnah tak? Fitnah. Kemudian tidak sengaja mengundang fitnah mendatang, maka penampilan itu adalah diharuskan. Cuma bezanya dalam ruangan media sosial lebih luas rangkaiannya dan tidak terhad pada ruang sekeliling sahaja. Semakin luas, maka semakin besarlah kesannya jika tidak dipelihara. Hati-hati. Kena jaga elok-elok. Sebab bila dia tersebar tak dapat, kita nak tarik balik. Dan nak pula ada orang sampai save pula, save print pula. Dia simpan, dia tunggu 20-30 tahun, kita dah tua sok baru dia dah. Kau tengok gambar dia 30 tahun lepas dia. Salah siapa? Salah sendiri dia tuan. Kan? Tu sebabnya saya baru cerita semalam, kadang-kadang ingat tak? Dulu kedai-kedai kopi Cino yang dulu-dulu kan, orang tua-tua dulu kan gambar duduk kedai kopi Cino tu kan. Kan memang sadap kopi dia pula dia kata dia Cino Hailam, jadi Cino tak makan bab satu, tak makan babi lah payah warna juga kan. Jadi dia minum tu, gelas dia tu gelas tulisan arak tu, jenama arak. Contoh Carlsberg, apa lagi, Tiger Beer contohlah kan, agaklah kan. Tapi air tu pula, walaupun air tu bukan air arak kan, bukan air arak, air Nescafe. Boleh bayang tak rupa tu bila dalam cawan tu, nampak elok golap contoh kan, minum elok lah, golak besar pula kawan ni, mabuk dah. Tapi kita memang kita cakap orang tu fitnah aku, tapi kita yang menyumbang ada fitnah tu. Patutnya waktu dia hidang tu, okey, tolong tukar gelas lain. Ini gelas tak apa, tak ada campur tak, saya bawa gelas lain. Cakap tu hak kita. Kalau tak nak tukar tak apalah, keluar pergi kedai lain. Sebab kita kena elakkan orang tu, sebab dia sebutkan kita kena elakkan fitnah tu, elakkan daripada orang, bagi ruang dan peluang untuk orang fitnah kita. Itu sebab kalau kita nak bawa orang kan, nak tolong perempuan, kata dah orang tu walau macam mana terdosak pun kita nak tolong orang tu, jaga. Macam mana contohnya perempuan tu nak tumpang kereta kita kan, kita nak tumpangkan dia, janganlah bagi dia duduk pintu depan, duduk pintu belakang, keluar turunkan cermin tu, biar orang nampak, tak apalah. Barang penuh kak duduk kat bonet belakang tu, duduk bonet belakang tu, agak macam tu. Lagi tak ada fitnah kan. Contohlah jadi makna kena jaga. Jadi makna kata selagi ada ruang, kalau kita nampak bonet belakang fitnah, jangan kita masukkan. Macam semalam lah heboh orang pasal durian. Saya pergi duduk dekat satu restoran dekat Nilai pagi semalam, nak servis kereta. Kawan ni togu, kawan ni tokek durian. Burak bawa apa sih? Dia lah bawa durian tu, bolah sebiji. Kau dah mamak tu, bolah durian, tak adalah apa nana, D24 kuning menyala. Jadi biasalah orang minta tolong kita promote, kita cakap ni terbaik, durian yang terbaik, macam tu lah yang saya pegang durian ni. Tunjuk terbaik menyala, macam tu kan, tunjuk. Siapa nak beli kat dia, dia jual, nama dia Bro Nizam. Bro Nizam durian terbaik dekat desa Cempaka Nilai. Dapat ramai lah yang tulis. Buat nombor telefon terbaik tu, tak jauh tu daripada KLIA, nak pergi beli tanya. Yalah, alhamdulillah. Ada pula seorang luar, tak baik tunjuk gambar durian macam tu, fitnah dia, mendatangkan fitnah dia. Tahu tak, lagi satu lagi menyebabkan orang lagi apa, orang miskin yang tak dapat makan. Ayo tak pula khabar kan. Tapi clear kot dalam tu, segitu mengiklankan untuk dia berniaga. Bukan saya tunjuk gambar setengah menjilat durian tau. Tu ya patut kau marah kan. Puih dia menggogah pokok durian tu belum musim ni kat pucuk kan. Contohlah. Jadi kita dah cuba, tapi tu orang cakap je, tu lain lah. Jadi maknanya kita dah cuba jaga dah tu.
Lain dia cakap memang sodap lah. Kalau tulisan tu memang sodap durian ni, memang tak mengasuh lah korang. Tu yo. Jahat lah orang tu. Macam orang lain kan, pegang alhamdulillah rezeki ayam goreng ni ceria, pegang ayam goreng ni. Itu yo orang marah. Kan? Aduh tu. Alhamdulillah dapat juga beli kenderaan yang biasa-biasa ni untuk bawa pergi ke sekadar untuk cari rezeki. Mercedes. Kan tak kono ayat tu menyebabkan orang cakap macam-macam kan. Kita tahu kalau kita buat ayat macam tu, sarkastik tu akan menyebabkan orang wow, mungkin melantun, mungkin dia akan terasa hati kan. Alhamdulillah ini aja yang mampu tu. Volvo ini aja yang mampu tu kan. Alhamdulillah dapat juga beli rumah milik sendiri walaupun murah, jadilah untuk kami bertiga. Banglo 4 tingkat. Tak kodoh ayat kau tu, kau menyakitkan hati orang. Tak tahulah apa maksud itu kan. Macam tu. Jadi sebab itulah penjagaan penampilan ini sangat penting, sebab ia boleh dimanipulasi, apatah lagi zaman moden yang memiliki aplikasi pelbagai yang boleh mengundang negatif jika berlaku penyalahgunaan. Orang ambil pula tu, orang adjust lagi, orang tambah baik lagi. Kan? Orang adjust lagi, dia tambah baik fitnah itu dengan edit lagi, letak gambar ni pun tak tambah, bagi lagi sodap cerita tu. Tu lah. Kan? Ia boleh diambil pengajaran sebagaimana larangan menghentak-hentak kaki untuk diperdengarkan apa dipakai di gelang kaki pada orang ramai sekalipun tanpa memperlihatkannya secara zahir ataupun umum. Kelinting, 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 langsung tahu pakai gelang kaki dia. Jalan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Kan kita tengok cerita apa Mami Jarum tu kan, kan orang kan tak tahu pun, tak tengok pun golang tu, tapi entahlah kan dia buat macam tu kan. Macam tu lah maksudnya tu, saja nak ditunjuk-tunjuk ke orang tadi tak perasan, langsung tahu. Gatal pula, tak tahu kenapa kepala ni, kadang-kadang dia nak tunjuk golang tu sampai ke siku, tahu mana kan. Macam tu lah. Macam kita lah kat kedai makan kan, kawan duduk, kita tunggu dia duduk pun kita letak handphone kita atas tu. Dulu kan jadi telefon yang atur 010 macam ni, macam besar bateri kereta tu. Sekarang tak ada lah orang bawa tu lah, dia letak handphone yang jenama terkini, iPhone 14. Tak keluar lagi kan, tak keluar kan, tu saya sebut tu kan, iPhone 14, Samsung, Vertu. Yang Vertu tu kalau tuan-tuan tengok lah, itulah telefon dia bahang kat Malaysia. Vertu tu harga dia paling murah pun dalam 20-25 ribu, paling murah Vertu, sebab dia ada diamond berapa karat ada kat situ, ada belian, ada apa semua. Telefon biasa je tapi dia punya material dia tu mahal. Kau jangan perasan kau punya iPhone tu ada tau, ada lagi mahal. Cuba cari Vertu, VERTU, cuba tengok. Kemudian janganlah kita jadi media sosial ni sebagai gudang dosa. Patutnya kita jadi tempat untuk menambah pahala. Dia asal hukum asal satu perkara tu harus, asal mulanya harus ni media sosial ni. Tapi kalau kita gunakan untuk benda-benda tak baik, dia akan jadi gudang dosa, saham dosa. Dia dilamburkan lagi, bertambah-tambah. Daripada kita kutuk orang, kan tak kisah. Seorang guru kiai di Indonesia, ada seorang ni fitnah dia, kutuk dia macam-macam, fitnah dia macam-macam. Kemudian tuan guru ni kan buat tak tahu je, biarlah, dia tak kisah. Satu hari orang yang mengutuk dia ni insaf, dia rasa menyesal kan. Dia jumpa kan tuan guru, banyak betul aku kutuk kau, banyak betul aku fitnah kau, maafkanlah aku, ampunkanlah aku. Dia kata, aku dah lama maafkan dah, tak salah kau risau. Jangan begitu wahai guruku, kau bagi tahulah apa yang patut aku lakukan. Kau balik rumah, kau cari penyapu bulu ayam. Ada tak penyapu bulu ayam kat rumah kau? Ada tak?
Lepas tu kau bawa kemari lah. Untuk apa tu? Dalam perjalanan kau datang nak jumpa aku, kau cuba ingatkan apa benda kau pernah cakap pasal aku. Setiap satu benda tu kau cabut satu bulu. Aku cakap ni apa, cabut. Aku kutuk ini, cabut satu, cabut satu. Dia pun buat lah. Aku kutuk dia, aku cakap dia, aku buat ni. Dia cabut, rupa boleng habis betul penyapu bulu ayam tu. Tak ada tinggal satu bulu pun. Dek banyak benda dikutuk guru ni. Jadi bila dah sampai jumpa tuan guru, banyak botol aku kutuk kau tu. Tak ada satu bulu pun tinggal tu. Jadi kata tuan guru tu, tak apa, sekarang kau pusing balik lah. Buat apa pula? Kau pusing balik, kau kutip balik bulu ayam yang kau dah cabut tadi. Dia pun pusing. Banyak tak dapat? Tak banyak kan? Sebab ada terobang pergi mana pun tak tahu. Dia cari-cari, ada dah terobang, ada dah melokek kat pokok, ada dah hanyut kat sungai, ada yang mungkin melokek dekat kenderaan dah bawa pergi mana. Jadi dia batang balik jumpa dengan tuan guru, dia kata dapat 5 helai kata. Itu pun aku agak-agak tu lah bulu tak tahu takut bulu lain pula kata. Tu je dapat. Kemudian tuan guru tu senyum. Apa kata tuan guru? Macam tu lah natijahnya bila kita bercerita pasal orang. Benda tu akan tersebar luas ke tempat lain tanpa mampu kau memperbetulkannya. Kau tak boleh nak ambil balik benda yang kau dah cakap. Benda tu dah sampai ke sana, dah sampai, macam mana kau nak betulkan? Aku mungkin boleh maafkan kau, tapi Allah, maka bertaubatlah dengan bersungguh-sungguh. Janganlah kau mengulang lagi perbuatan itu. Tu kata guru tu. Tu sebab pada sifat tu saya kata, saya bagi contoh paling senang lah. Saya bergaduh dengan Bilal. Cakap Bilal ni tak guna, tak boleh pakai Bilal. Contohlah ya, contoh. Nampak muda elok muka dia tak macam tu dah, ni contoh ya. Kan kau nak pocat pula Bilal ni kan, tak contoh kan. Baik Bilal ni membaik. Saya saja buat cerita ni. Saya buat cerita. Tapi bila saya menyesal, saya boleh jumpa dia. Minta maaf ya tuan, saya minta maaf lah, saya banyak cakap benda tak elok. Saya boleh minta maaf dengan dia. Tapi bayangkan yang dekat dalam media sosial, yang kita kutuk, yang kita hamun, yang kita tak ada peluang menjumpa dia. Contoh paling senang lah, letaklah satu orang politik lah, tak payahlah sebut siapa nama, tak kisahlah dia kerajaan ke pembangkang parti mana pun, letak satu muka, kita kutuk dia. Masa bila kita berpeluang jumpa dia dan minta maaf juga. Tu sebab baik jangan cakap, tu maksud Nabi kata tu. Daripada kalau kau tak boleh cakap benda elok, baik jangan cakap, jangan tulis, jangan kau apa. Tu sebab bila kita tengok orang komen dekat Facebook, komen dekat Instagram, kutukan-kutukan, saya haraplah semua orang yang biasa komen tu dengarlah apa saya cakap malam ni. Saya harap pernah letak muka je, tak payah tulis apa-apa, tak payah tulis apa, dia hamun kepala bapak semua keluar. Soalan yang patut kita tanya balik, yang heran tu kebanyakan yang tulis makin hamun ni orang Melayu beragama Islam. Mana silap dia? Soalan yang patut kita tanya pada dia, Nabi ajar tak? Nabi tak ajar. Yang Nabi ajar, kalau kau tak boleh cakap, kau tak boleh menulis yang baik, baik kau jangan tulis, ataupun kau tak payah cakap, kau diam. Tu je. Macam tu lah. Orang masjid juga tengok, masjid besar, lawa, duit banyak, program tak ada. Ada ayat hebat, dia pukul rata, jawab balik, duit banyak, masjid besar, program pun banyak, kau yang tak ada. Contoh ayatnya. Kan? Bila nak kono malu tak? Malu. Baik jangan cakap. Kadang-kadang dia sedap tau, dia menulis tu dia sedap. Lepas tu memang sorry lah, saya tak ada maksud kan, saya saja je. Ramai orang ni fitnah, tulis macam-macam, kutuk macam-macam, sampai mahkamah kata saya gurau ya kata. Itu contoh lah. Banyak implikasi dia sebenarnya kan? Kita menulis, kita bercakap. Jadi sebagai pengguna media sosial, nak jadi syurga ke neraka dia kita cerita ni kan, matanglah dalam pertimbangan. Kalau kita gunakan media sosial ni jadi gudang dosa, pahala kata tak ada, rugi.
gunakan dia untuk jadi gudang pahala. Maka kongsi apa? Kongsi yang benar, kongsi yang bermanfaat, dan juga yang ada nilai pengajaran dan pendidikan. Contohlah, heboh pasal orang seseorang ni kena tuduh begini, baru tuduh, yang kau sensasikan, kau komen itulah tak boleh harap, tak, baru betul kena tuduh, belum lagi dibuktikan kesalahannya. Oh, lepas tu keluarlah teori undang ni, kebiasaannya bila kena tuduh tu betul lah tu, ayat kan. Jangan, kita siapa? Kalau tidak, takkanlah dia nak bawa ke mahkamah untuk dibuktikan dan sebagainya. Lepas ada orang yang ni pula, mahkamah tu semua tak betul, dah satu lagi kena tuduh, hakim semua makan duit haram, dah dia tuduh pula contoh, semua berlumba-lumba baik fitnah. Jangan. Jadi kalau tak tahu, baik jangan cakap. Tu sebab dia kadang-kadang kita cakap jadikan, kita nampak ada seorang tu dituduh kes rasuah, kan, pejabat awam dekat ke apa ni, pegawai ni, kerani ni dituduh menerima wang suapan sebanyak 15,000 contoh. Kita pun cakap, itulah tak bersyukur je, kan, tak bersyukur. Dah elok kau jual sekarang, siapa rugi? Kita tak tahu kawan tu betul salah. Tapi lepas tu kita tak tengok pun cerita tu. Kita dah cakap tadi dah, rupanya dalam dia bicara 2-3 tahun dia dibebaskan. Rupanya bukti tak cukup. Dalam penakwaan tu, pihak penakwaan gagal membuktikan kes secara prima facie, maka dia dibebaskan, contoh. Tapi kita dah cakap tadi, kita tak boleh minta maaf kan dia. Jadi apa patut kita cakap bila nampak seorang pegawai kerajaan berpangkat kerani telah pun ditahan kerana menerima wang suapan sebanyak RM15,000? Tadah tangan, ya Allah, kau jauhkanlah aku daripada ujian seperti ini, ya Allah. Sebab cara cakap tu lah tak bersyukur. Bacalah kau baik mana, tiba-tiba datang seorang sebuntil duit bawa jumpa kau, belum tentu lagi kau tolak. Hurara ya, baik-baik kan. Seorang lelaki telah ditangkap berkawat, itulah tak cukup, bini lawa sibuk cik perempuan lain, rupanya dia kena perangkap dekat kawan dia, kan, contohlah. Kita cakap, kalau aku taklah, kau belum jumpa lagi, kan. Iya, itu sebab kita kena elakkan, macam itulah. Jadi hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Ansari Al-Badri, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilih. Sesiapa yang dapat menunjukkan satu kebaikan, kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan dapat pahala seperti orang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita share benda baik. Contohnya, jom kita berpuasa, simple je. Jom bulan Rejab ni kita kejar, dah lah bulan Rejab kita puasa Yaumul Abid, puasa hari putih, geng. Jom hari tu kan, Selasa, Rabu, Khamis, jom ramai-ramai kita puasa. Ada orang terbaca, sebab tu dia tinggal, dia memang nak puasa, dia baca, okey lah, boleh lah aku puasa. Sebabkan dia puasa, kita dapat pahala tu sama, kan. Macam tu lah. Geng, malam ni joget lambat kat kedai rumah Haji Long tu, kat ujung, jom dengar perempuan-perempuan import daripada Melaka datang, jom. Tu memang kau yang menempah berdosa tu, kan. Ya, hari ini kesilapan penggunaan media sosial dengan keterbukaan tanpa didikan nilai iman mengundang masalah ke atas individu, keluarga dan masyarakat. Antara pengaruh buruk yang berlaku apa dia? Pertama, bunuh diri. Ditunjukkan media sosial macam orang yang tertekan bunuh diri kononnya tu, kan banyak sebenarnya berlaku. Kes bunuh diri di Malaysia meningkat dalam tempoh PKP hari itu, meningkat. Setakat bulan Mei tahun lepas, 237 kes bunuh diri dilaporkan. Bayangkan tu. Dan sebahagian besarnya adalah orang Melayu beragama Islam juga. Pelik tu, pelik. Apa masalah? Begitu juga membawa kepada penyakit mental. Penyakit mental kat Malaysia ni parah. Penyakit mental ni, dia tak semestinya gila cakap seseorang tau. Sekarang ni mental ada banyak kategori. Split personality disorder, kan. Ada yang orang yang anxiety dia melampau, ada
Bayangkan sebelum tahun 2000 setiap 1000 orang seorang sakit mental. Dah masuk tahun 2000 setiap 10 orang seorang sakit mental. Hari ini 29.6% rakyat Malaysia sakit mental, maknanya setiap 3 orang seorang sakit mental. Cuba kira dalam ni berapa ramai. Tak, maksud itu macam itulah ramai orang sakit mental hari ni. Dia senangnya kita bergurau, contoh kita bergurau kita rolak, tapi ada orang tu bergurau dia terasa langsung dia balik. Main mental tu. Dia pada keadaan biasa dia tak normal. Bila kita puji tu dia terasa macam dia hebat sangat, dia terbawa-bawa, tu mental juga. Baguslah awak ni senyum dia sampai ke saja, baru sebut bagus, belum sebut sangat bagus lagi. Macam tu ada orang macam tu kan. Begitu juga pendedahan kepada masalah gangguan secara maya seperti bully cyber, kutuk ramai-ramai, hari torture habis kan, dan macam-macam lagi kan. Kemudian begitu juga membawa kepada kes perceraian. Ada juga media sosial ni kes perceraian. Tiba-tiba semua jadi pakar psikologi, dialah yang paling pandai. Dia bukan hanya pada pasangan yang beragama Islam saja, pasangan yang bukan beragama Islam pun terdedah dengan perkara ini. Dan kita kena faham, media sosial juga bukanlah gelanggang untuk berlumba membuka aib orang. Jangan. Ya. Saling membuka pekung, saling membuka aib adalah antara gejala yang tidak sihat, terutamanya dalam rumah tangga. Apabila ada suami isteri mengambil kesempatan menggunakan kuasa viral sebagai jalan penyelesaian konflik. Dia tulis dia, sampai hati kau cakap aku masak tak sedap. Perempuan tu tulis. Agak-agak siapa kalau nak sedap masak sendiri. So laki dia ni, betul tak? Hati-hati lah. Kadang siapa lagi dia. Kadang jangan kita luahkan kat situ. Banyak lagi. Lagi satu lagi kan dekat WhatsApp tu, WhatsApp kan ada status, orang baca status, ya Allah sabarkanlah hatiku dalam rumah tanggaku ini. Tengok, langsung orang tahu apa masalah kau dengan lelaki kau. Baklah orang katanya bergaduh, tukar status. Mak bentua tak faham bahasa je. Apa mak, kadang-kadang jangan kita tunjuk-tunjuk ke orang macam tu. Jangan buka aib kan. Hati-hati ya. Menggunakan cara mengebahkan aib dalaman ke dalam media sosial untuk mendapatkan pembelaan tidak akan menyelesaikan keadaan, sedangkan jelas hukumnya atau mencari kaedah yang dibenarkan syarak seperti mengadu kepada wali ataupun qadi. Ingat, barang siapa yang membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Dulu puayah nak faham tau apa maksud itu. Bila Nabi sebut kan, barang siapa membuka aib orang lain, maka Allah akan membuka aibnya walaupun dia berada di dalam rumahnya. Apa maksud itu kan? Rupa-rupa hari ni begitu faham, walaupun dia menyuruh dalam rumah sekalipun, viral ni orang akan sebarkan juga tentang dia, keburukan dia, walaupun kau duduk dalam rumah, orang semua tahu. Betul. Orang dulu-dulu kalau kita perasan kan ada kes-kes terlanjur mengandung luar nikah. Orang dulu-dulu dia suruh anak tu kat kampung, suruh, tak nak orang nampak, tahu-tahu dah beranak apa semua pun duduk kampung lah bertahun-tahun pun balik, tahu-tahu dah kahwin, dah ada suami, dah ada apa, macam tu. Sekarang tak, bersanding kan? Tiba-tiba ada orang sebarkan dia tu dah ter dia buat ayat ter viral keluar. Tu sebab jangan buka aib, jangan buka aib kan? Tu sebabnya kalau saya dekat dalam Facebook tu kadang-kadang ada agak yang tulis tu SD tu serbat lah, SD boleh tak nasihatkan saya macam mana cara nak ambil hati suami saya. Suami saya ni jenis yang perengus, pemarah. Saya bakal tulis, puan kalau puan nak ambil hati suami tu, puan cuba puan buat macam ni, masak sedap. Tulis. Kita bagilah senarai dia.
layan cakap baik-baik, sabar je dengan apa kemarahan dia, jangan balas cakap dia waktu dia tengah marah. Itu buat saudara. Ya. Yang suami pula, boleh tak nak ambil minta tips sikit macam mana cara nak pujuk isteri saya. Isteri saya sekarang dah berapa bulan tak balik, dia duduk rumah mak dia, puas saya pujuk dia tak nak ikut saya. Kemah barang duduk rumah mak dia. Saya cakap, saya akan bagi tips tu tau, saya bagi tips tu. Tapi kalau ada orang dia tulis kat saya, Ustaz, saya dah menyampah dengan suami saya, macam mana saya tak boleh tahan, dia selalu ni, jadi saya nak bercerai dengan dia. Apa pandangan Ustaz? Itu bahaya. Bila dia minta dengan saya, kalau saya balas lah, pernah berlaku bila kita balas, dia tunjukkan lelaki lah, tengok Samsul Debat pun cakap awak salah. Tempat kita tahu dah, dia jadikan poin tu untuk lepaskan diri dia. Dah suami dia pula telefon saya, contoh ni, dengan Ustaz nasihatkan ni supaya bercerai. Tak, kata. Jadi akhirnya kalau ada orang tak puas hati dengan suami tak puas, dia nak bercerai dan apa dan sebagainya, saya kata sila rujuk kepada pejabat agama yang berhampiran. Macam tu ya. Macam tu ya. Saya dah pesan dekat admin saya, jangan dilayan kalau kita nak bercerai. Tapi nak minta petua kita boleh bagi, kan? Minta bantuan bolehlah, kita cari jalan macam mana nak bantuan, nak bantu apa, kan, dan sebagainya. Jadi dapatkanlah khidmat nasihat yang sewajarnya, dan pastikanlah kita jangan menjadikan media sosial ni sebagai gudang dosa. Penggunaan media sosial pada hari ini tak kira latar belakang peringkat umur, penggunaan media sosial menjadi kewajipan pada semua bagi mengulik maklumat dan berita masa dan pantas. Memang betul. Makna benda ni banyak kebaikan dia sebenarnya kalau digunakan dengan baik. Nak pula segala urusan hari ni semua pun berdasarkan media sosial. Tekan-tekan selesai. Licin duit dia, selesai. Tap habis duit salah tokan rupa. Jadi puaslah refund dan sebagainya. Hati-hati ya. Jadi dia boleh jadi syurga, dia boleh jadi neraka. Jadi hidup kita ni ada pilihan, pilihlah yang baik-baik ya. Pilihlah yang baik-baik, mudah-mudahan yang kebaikan akan bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan, itu saja daripada saya. Apa-apa pun tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena faham kewajipan maka kita sebagai ahli masyarakat, pastikanlah apa juga yang kita nak tengok, apa juga yang kita nak kongsi, berhati-hati dan gunakanlah ukurlah, tanyalah, tepuk dada, tanya iman, bukan tanya geram ya, tanya iman kita. Boleh tak boleh ni aku masukkan, boleh tak aku share benda ni. Salah share, sekejapan jadi jutawan dosa. Jadi jangan kita terbabit ya. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Hati-hatilah dengan apa yang kita tulis, hati-hatilah dengan apa yang kita cakap. Sebab dia kata lidah lebih tajam daripada mata pedang. Sebab kata-kata boleh menyebabkan seseorang itu boleh menjadi bermusuh dengan kita, jadi bergaduh dengan kita, putus saudara dan sebagainya. Hati-hati. Bayangkanlah puak asli kat hutan Amazon tu, kutuk pokok pun boleh mati, kan? Bayangkan pula kita ya. Tapi dalam banyak keadaan kalau kita lah jadi mangsa, belajarlah bersabarlah banyak-banyak, kan? Orang yang pernah jadi mangsa fitnah ni, dia pun tahulah. Tuan-tuan hati-hatilah, ni memang zaman dia, zaman fitnah, senang dapat kayak gitu. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun jadi fitnah, dengan jiran-jiran jadi fitnah. Dia tu datang memang nak makan, dia tu kalau datang masjid tu, Allahu Akbar, kawan tu memang nak dengar ceramah, kebetulan nak makan sadap, dia makan lah. Jadi hal. Jadi kadang ada orang dia cuba nak ambil alih kerja malaikat, dia lah tahu dalam hati orang tu apa, nak ambil alih kerja Allah Ta'ala. Tak salah ya. Hati-hati, hidup dah lah sementara, kita isikan pula dengan jadi jutawan dosa. Buat apa, kan? Tanamkanlah kebaikan banyak-banyak, kongsi kebaikan. Jom guys, malam ni jom kita tengok ceramah. Macam tadi kan, ada orang yang dia rakam dia kan, saya tahu setiap hari kadang saya balik, ada orang tag saya, dia rakam apa yang saya ceramah, dia dah ambil sikit-sikit, zap, dia share dalam grup dia. Okey, bodoh-bodoh macam tu, kebaikan yang kita share, alhamdulillah, kan? Ya, terpulanglah ya. Jadi kita gunakanlah dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mengundang saya pada hari ini. Sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Cuma sedikit maklumat, baru ingat,
Kalau tuan-tuan dan perempuan kan keluar, dekat luar sana ada satu meja dia jual madu yang diizinkan, ya. Bukan madu terlarang, madu yang diizinkan. Jadi orang perempuan boleh beli. Jadi cakap dengan suami, bang, ni madu yang diizinkan, faham? Tak cakap dengan suami tu. Satu lagi meja yang Syamsul Debat punya kru tu, boleh tengok ada pertama sambal crispy yang heboh hari tu tak ada tu, dah habis, malam ni ada bau keluar dari ladang. Sambal crispy tu ramai sahabat-sahabat daripada Singapura sepatutnya makan dengan bubur atau dengan nasi, tak sampai dia gatah macam tu je. Malam ni offer RM10 ke satu bokeh. Jangan nak tak semanggi syak lah dia nak ngajar sambal tu. Ya, sabar lu sampai semayang kan pergilah. Kedua banyak tu. Yang kedua kuih semprit air tangan omak saya, kuih semprit kampung omak saya tokan satu-satu. Itu tak boleh nak post tu, kalau post memang berdorai hancur jadi sodak ya. Dia memang semprit kampung, memang baru semalam siap daripada oven omak saya dah. Hari tu tak cukup, buatlah lagi oven apa ni, oven baru lah tu. Jadi mangsa lah kan, tak apalah, tapi dah mak nak bagilah kan. Satu lagi susu kambing al-am, susu kambing al-am, susu kambing campur kurma campur madu, terbaik, baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. Jadi siapa yang nak puasa ni ada masalah gastrik, insya-Allah cuba minum, buat puasa Rejab ni, kita tengok macam mana. Kemudian dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Siapa yang semayang kat kursi tu boleh amalkan, insya-Allah akan ada perubahan yang ketara. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing pucung, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Memang dia baik untuk orang sakit lutut, memang betul. Untuk orang yang untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal kejap lambat kejap tambah dah poi boleh. Orang perempuan period pain kan, tapi mana yang dah tak ada tu tersalah cari kan. Tapi kalau minum datang dia balik joki ya. Begitu juga dia baik untuk orang perempuan pregnant, perempuan yang pregnant, untuk mengelakkan baby tu lahir kuning, jaundice, minum daripada awal, insya-Allah. Malam ni pun offer tu. Yang sambal tadi RM10, kuih semprit tadi 1.28, beli 2.50. Tapi susu tu pun offer malam ni, special 1.45, tapi kalau beli 2 90. Macam sama beli tak payah. Tak ada lah beli 1.45 beli 2 80. Tak ada bawa duit tak apa, ambil dulu transfer kemudian. Ditakdirkanlah ambil bawa balik sampai rumah hilang ingatan, sereda. Buat macam mana? Doreh nak lupa Jadi itu saja daripada saya. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.